Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عملنا فاغفر لنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, 4 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun 1444 Hijriah, kita bersama di dalam majlis menututi ilmu pengetahuan. Ini adalah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu kehendaki baik terhadap kita, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis yang sabit daripada baginda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa ya Allah Subhanahu wa taala kehendaki baik kepadanya, maka Allah taala akan tunjuknya jalan kepada tafaqquh fid din, yakni dia tadi itu akan suka jalanan hendak menututi ilmu pengetahuan sakut paut dengan agama. Ini adalah satu tandaan kebaikan kepada mereka yang ada di atas itu jalanan. Sebaliknya, kalaulah kita tak suka, dalam arti kata taknya ada semangat untuk kita nak tambahnya ilmu pengetahuan daripada ilmu agama, ini adalah tandaan yang kurang baiklah. Terutama kita sebagai orang Islam, cepat-cepatlah kita berubah daripadanya, supaya kata kita itu diredai, dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sendirilah yang kena usaha. Kalau tidak, nescaya kita akan duduk tempat tulah. Allah Ta'ala tak tolong apa-apa kalaulah kita tak usahakan dengan diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tak ubahkan suai kita, malaikat kita lah usaha utama sekali untuk kita meningkatkan keilmuan kita kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala itu kehendak dan redha terhadap diri kita. Insya-Allah kita akan sambunglah muzakkirah kita di dalam bulan puasa ini sebagaimana biasalah, iaitu muzakkirah usulul hadis
untuk kita mengenal dan mengetahui apakah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara detail, dengan cara sempurnanya apa yang kita wajib kena mengetahui. Kerana sebagaimana maklumlah bagi kita, bulan kita ada ni iaitu bulan Al-Quran. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam ini bulan iaitu bulan Al-Quran. Maka Al-Quran yang dibawa datang oleh Jibril alaihi salam daripada Allah taala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, pasti kita tadi itu kena mengetahui kata Quran tak akan kita boleh faham dengan cara jelas, dengan cara merangkungi dan sempurna, malaikat kena tupainya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan, menghuraikan, memberi penjelasan. Kalau tidak, nescaya kita akan gelap daripada cahaya Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu zulwujuh, ada beberapa wajah yang kita berhajat kepada sunnah an-nabawiyah al-mutahharah al-thabitah yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Dan kami menurunkan kepada engkau ya Rasulullah akan Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaika dzikr, kami menurunkan kepada engkau ya Rasulullah akan Al-Quran litubayyana linnas, supaya engkau ya Rasulullah menerangkan kepada umat manusia akan apa yang diturunkan kepada mereka itu. Maka hadis yang kita nak mengaji ni ia ada di atas asas, bina di atas asas. Hadis ni yang mari bina di atas asas, bukanlah hadis ni yang mari tak tahu daripada mana, itu bukan. Pada hisah yang telah lepas kita telah mengaji dan belajar mereka yang awal-awal ambil penting dengan hipungnya hadis nabawi, iaitu hipungnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dikenalkan dengan Imam Muhammad ibni Muslim ibni Ubaidillah ibni Shihab Az-Zuhri Al-Madani, iaitu dialah orang mula-mula hipungnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang diarahkan, yang disuruhkan, yang diretahkan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala kata di dalam Alfiyah yang kita telah dengar adalah awalu jami'il hadithi wal athar Ibnu Shihabi amiran lahu Umar. Awal-awal orang hipung hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pendapat-pendapat sahabat Nabi kita dan atba'it tabi'in, orang panggil athar, iaitu kena pada Ibnu Shihab, Muhammad ibnu Muslim ibni Shihab, disuruh akan dia oleh Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Pagi ni insya-Allah kita akan tengok awal-awal mereka yang hipungnya hadis sahih. Awal-awal mereka yang menghipungkan hadis sahih al-mujarrad, iaitu hadis sahih 100%. Sebab ramai di kalangan alim ulama yang dia tadi itu usaha nak hipungnya hadis sahih, akan tetapi tak berjaya sebagaimana mereka yang kita akan dengar kata berjaya dia dalam hipungnya hadis sahih semenjak daripada hadis pertama sehingga hadis yang akhir di dalam kitab sahih mereka, di dalam kitab sahih beliau. Jadi awal-awal mereka yang hipungkan hadis sahih, iaitu hadis sahih ni apabila itlaq, hadis yang cukup 5 syarat. Yang pertama iaitu hadis yang berhubungnya sanad. Yang kedua
hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ingat tak cacuk, tak terlupa. Orang panggil dhabtur ruwah. Yang ketiga iaitu orang riwayat hadis yang bersifat dengan maruah dia tu jaga tentang urusan agama. Makna kata dia jagakan maruah dia tentang urusan agama. Tu syarat yang ketiga. Yang keempat, hadis ni iaitu bukan hadis yang adanya penyakit, ada putus ke, ada tak dengar lagi mari ke, ada taknya terima di antara guru dengan guru ke, ada orang panggil hadis muallal. Yang kelima iaitu hadis yang tak boleh nak adanya syaz. Syaz ni makna lagu mana? Yakni hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ada kepercayaan tentang urusan agama dan keilmuan kepakaran dia, akan tetapi dia riwayat hadis berlawan dengan orang yang lebih siqah, lebih utama daripadanya, maka hadis lagu tu orang panggil hadis syaz. Hadis yang seolah kata ganjil daripada hadis hak asli. Dengan sebab itu cukup 5 syarat ni lah baru nak jadi hadis sahih. Kalau tidak, dak di awal lagi. Tu. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, umat yang beriman, kita kasih dan sanjung akan Nabi sebagai Sayyidil Anam. Tetapi cara kita nak terima hadis, cara kita nak ambilnya pengertian daripada hadis, walaupun kita ni orang awam setara mana pun, tak boleh kita terima hadis daripada hadis yang tidak ada sanad. Dan kena jadi amanah juga orang yang nak royak hadis daripada kalangan guru-guru. Pasti dia nak waktu tubik hadis kepada umat masyarakat, dia tadi itu kena beramanah cari hadis, carinya perkataan Nabi, perwaktuan Nabi, akuan Nabi yang diakui oleh para ulama ummah. Bukan makna kata kita jumpa kitab-kitab hak mana-mana, jumpa dalam tu kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun selalu petik kutip ambil dengan kita tak ada cek balik. Di sini ni salah satu perkara yang kita kena tambih. Kena tambih di sini makna kena beri peringatan pada umat Melayu kita terutamanya. Terkadang kita sengkalah apabila hadis ni ada di dalam kitab. Kitab ni tak kira dinamakan kitab putih ke, kitab hitam ke, kitab hijau ke, kitab kuning ke, kitab gapo, tak kira. Asalkan kitab. Apabila kata kitab, pasti kita kena beri kehormatan kepada dia. Memang kerana kitab ning adalah tempat yang duk beripungnya ataupun taruhnya akan isi kandungan hak sakut paut dengan agama. Apabila itlak kata kitab, iaitu kitab sakut paut dengan amrun dini, sakut paut dengan agama. Cuma kita sebagai orang mengaji, kita sebagai orang nak terima agama, pasti kena tahu kata kitab tadi itu ia ada berbagai-bagai kitab. Jangan kita faham kata apabila sebut kata kitab sama belaka, satu saiz belaka. Dak. Supaya juga kita nak beli kain baju tu, bukan harga sama belaka dalam kedai tu. Dak. Hak bucu ni harga ni, hak bucu tu lah harga tu. Hak ni nama ni, hak tu nama tu. Kitab pun supaya. Bukan mana apabila kitab kecek bahasa Melayu ke, kecek bahasa Arab ke, kita pakai kita dua tu ya. Wa emang kitab Melayu, wa emang kitab Arab. Apabila kata gitu, dalam kitab Arab pun baik, dalam kitab Melayu pun baik, ia adalah sandaran dia. Semua perkara tadi kena sandar pada hadis Nabi. Nak royak hukum syarak ni, ia kena sandar pada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila orang tu bawa datang hadis mari di dalam kitab tadi, kita perhati baik sini ni, supaya kata kita tak gelecoh dalam masalah kita nak faham, tak gelecoh dalam masalah kita nak terimanya ajaran. Lagu mana?
yakni apabila kita tadi itu sebutnya hadis Nabi di dalamnya, kita kena faham dulu. Kata hadis ni asal usul dia tu dia bukan duk di dalam kitab hak sani tu. Kitab fiqh ke, kitab tasawuf ke, kitab akidah ke, kitab tafsir ke, kitab sakut paut dengan politik ke, sakut paut dengan agama, semua ni orang panggil kata bukan ibu kita hadis. Walaupun ada hadis dalam tu, memang ada hadis dalam tu, tetapi nak faham kepada umat Islam kata hadis dalam tu hadis telah peraih dah. Bukan mana hadis yang asal usul dia. Sebab kitab hadis ni ya ada kitab hak ibu dia, kitab asal dia. Kitab mari dengan sanak-sanak tu, mari dengan akuan ulama-ulama tu. Ha tu panggil kitab hadis asal. So umpama kitab hadis asal ni umpama hadis kitab Sahih Bukhari. Ha tu kitab hadis asal tu. Hadis sahih, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sunan Ad-Darimi dan sebagainya. Itu orang panggil kata ibu kita hadis asal. Ibu kita hadis asal tu hadis hak sebut dalam tu tadi, iaitu hadis sebut sekali dengan sanad-sanad. Nawi kita faham. Maka ulama tu, ulama Islam kita semenjak daripada dulu sehingga sekarang dia pergi colek ambil situ. Colek hadis ni, mari tak dalam kitab fiqh, tak dalam kitab tasawuf, tak dalam kitabnya tafsir, tak dalam kitabnya gapo lagi usul fiqh dan sebagainya, kata gila. Daripada kitab-kitab hak orang Islam kita kena tupai, kena guna dalam masalah nak fahamnya agama. Maka amun nak ayat di sini kata cara kita nak terimanya hadis, cara kita nak ambilnya hadis, tak boleh daripada kita ambil pada kitab ni. Kitab tafsir ke, kitab tasawuf ke, kitab fiqh ke, kitab ilmu usul fiqh ke, kitab gapo ke, sebelum daripada kita rujuk klik kepada kitab ibu kita hak asal. Sebab tu orang nak mengajar orang nak beri ilmu pengetahuan pada orang, bukan mana dok tidur-tidur kamar dia boleh main mengajar, tak, bukan begitu. Ya pasti kena kembali hadis tadi itu klik pada ibu kita hak asal. Hawak apa nak buat lagu tu? Ulama ada wari tu tak alim ke lagu mana? Tak alim. Ulama bawa data tu tak sikah kalau ngah. Sikah. Tapi cara kita tadi itu kena tengok dengan pesen kata kena kembali kepada hak asal. Hawa apa ulama jaga lagu tu? Ha ni ulama mustalahil hadis dia duk royak kita. Wa apa? Kerana di sana ada auhamil muhaddisin ataupun auhamil fuqaha ataupun auham ulama mufassirin. Ha ni auham. Auham ni jamak daripada wahm. Wahai ni mana kata ulama dulu ni golek lah. Dia nak bawa data hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak dia ingat data dalam akal fikiran dia. Bukan makna dia pergi tengok di dalam kitab kamar dia bawa data mari. Dia tak tengok dah sebab apa? Sebab kitab tu dia hafal habis licin dah. Soalan hadis pun dia hafal dah. Apa nama sakut paut dengan perkataan sahabat pun dia hafal dah. Apabila dia hafal mari, lepas pada dia tutupnya kitab, dia pejam mata, dia tulisnya kitab dia ingat kata hadis ni yang mai bos sini. Bos masalan akhrajahu at-Tabarani fi Mu'jamil Kabir min hadis Abdullah bin Abbas. Telah mengeluarkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir daripada hadis Abdullah bin Abbas. Hak dia rayak tadi tu hak dia ingat. Apabila kata dia ingat, ulama ni dia tak lepas daripada dia tadi itu annas manusia. Terkadang ada wahai, adanya tutup gini, dia bubuh gitu. Apabila bubuh gitu, dia yakin hak dia tu lah. Salah kata dia pun tak ada niat kata nak dusta, tak. Dia yakin, tapi hak dia ingat tadi itu dia kata gitu.
Tiba-tiba ulama pula mari cek kata dak hak ni At-Tabarani ghayak di dalam Mu'jam Al-Awsat daripada Abdullah bin Mas'ud, bukan daripada Abdullah bin Abbas, atau panggil auhamil ulama. Sebab itulah kita sebagai orang nak mengajar, orang nak buat apa nak sebar pula ilmu agama, pendakwah terutama, khatib dan sebagainya, ia kena cek semula hadis ni, tengok pada ibu kita hak asal. Kata lagu mana hadis ni hak Nabi kata ni, lagu mana? Pada mata nak cek boleh ke banyak tu 10 jilid tu. Dak kita dak rayak tu, ia cek boleh. 10 jilid ataupun 20 jilid boleh cek. Hak apa? Kerana ia ada alat dia. Sekarang ni ia ada alat dia, dulu pun ada alat dia. Masa dulu belum daripada alat canggih nak dapat ni, orang cek hadis dengan kitab. Orang cek hadis dengan kitab. Mana kata kitab tadi itu ada ni, masalah Mu'jam Al-Kabir 10 jilid semua. Maka cara nak cek, cara nak cari, kita tengok cara dia tu ada di saraban dia, di tempatnya. Nak cek mata hadis dan sebagainya, boleh cek. Cuma pakai masa dah sikit hak zaman dulu tu. Satu hadis nak boleh jumpa terkadang kalau kita mehir 15 minit. Kalau mehir lagi 10 minit. Kalau tak mehir terkadang setengah jam. Kalau tak mehir lagi terkadang sejam nak boleh jumpa satu hadis. Sebab itulah ulama yang penat. Penat apa? Kerana dia kena nak cek dalam kitab tadi tu supaya nak royak kita nanti dengar. Okey, itu amanah dia. Sebab tu mereka ini tu akak darajat dia tu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada darajat buat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi malaikat, sisi manusia yang ada darajat. Kerana kerja yang penat. Tapi sekarang lah ni ada alat canggih, guna komputer, gunanya internet, guna apa? Kita cek hadis dalam minit tu lah. Kata ada sungguh hendak di situ. Maka rupa lagu tu orang panggil kata pasti kita kena faham. Apabila nak ambil hadis, pasti kena ambil hadis daripada kita hak asal. Ini kita arak, kita kata apatah lagi kitab tasawuf. Kitab tasawuf yang penuh benar tepat kita ni, tak kira kitab tu, tak kira kitab ni. Terkadang hak amal rakyat ni aghlabiyah, hak ghalib lah. Bukan makna kata benda hak tak ada kita boleh cek ni. Kata lagu mana? Yakni mari mula-mula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kata man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kama dia tak ada riwayat, siapa dia riwayat, siapa dia wari ini hadis, sekadar qala Rasulullah, kama dia wari mata. Hak lagu ni wajib kita sebagai orang Islam berhenti dulu. Hak apa? Kerana rupa lagu ni banyak gelecah dan gelicih. So umpama hadis tak ni, kalau kita pergi buka dalam kitab-kitab tasawuf dan sebagainya, bukan hadis. Perkataan Yahya bin Mu'az As-Sufi, bukannya kataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang ada di dalam kitab-kitab tasawuf tempat kita duk belajar hadis-hadis umpama tu. Ini bukan hadis. Dia kata bukan hadis, lamun kata sendiri pula dak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab fatwa dia kata hadzal hadis, hadzal kalam laisa bihadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama hadzal kalam kalamu al-Imam Yahya ibn Mu'az As-Sufi. Ini perkataan ni, kataan mana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri, maka kenallah Allah. Imam Nawawi kata ini bukan hadis Nabi, bahkan ini adalah perkataan daripada seorang tokoh ulama nama Yahya bin Mu'az As-Sufi. Tu dia. Sebab ulama kita ni, kita ada suka kata Imam Nawawi, Imam Ibnu Mulaqin, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Badruddin Al-Aini, imam tu imam hak mutaakhir ini tak ada cek hadis. Tak ya cek. Ya cek belaka. Satu. Nak we kita faham kata hadis ni ulama tak buat mudah. Kita nak jadi alim ulama juga, mari mula-mula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi tak ada kata. Nabi kata man qala alayya ma lam aqul. Hadis mutawatir.
Man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa dia kata di atas aku apa aku tak ada kata, maka siap dialah tepat kediaman dia di dalam seksa di dalam seksa. Lepas tu kita kandak ki baik, nak mengajak manusia, nak menyedarkan manusia, nak menginsafkan manusia, nak bakit semangat manusia, nak tarik manusia kepada agama Allah, tapi duk kata benda-benda hak Nabi tak ada kata. Ini masalah. Pas mari di mananya hadis-hadis apa tu? Mari daripada wahmun, mari pada waham. Bukan sengaja. Bukannya mana kata dia tadi itu sengajalah. Mereka kata ulama kita ni awak hari kena. Tak, bukan mana gitu. Nak royak kata dia tak ada sengaja. Cuma apabila ulama gicik pula, ini bukan hadis. Sebab tu kita jangan gaduh. Ning ada dalam kitab dah ni. Tak song hak dalam kitab tadi tak kena. Orang ngaji tak kecek lah tu. Orang belajar dalam tepat te bawah-bawah tangi alim ulama dia tak kecek lagu tu. Hak amal royak ni ning manhaj mari pada mana, jalan ni cik hadis mari pada mana? Mari pada Azharis Syarif. Mari daripada Jami'atil Al-Azhar Al-Syarif, ada di Mesir sekarang lah ni. Yang mengajilah tu. Bukan mari di Madinah kau saja, mari di Pakistan kau, mari di Mekah saja, tak. Mari daripada Azhar berbalah tu. Cara nak ceknya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab gapo? Sebab Nabi kata kuat. Orang pakat takut belaka pada hadis mutawatir tu, hadis tak ni kita dengar tu. Siapa dia kata di atas aku apa aku tak ada kata, maka cedek tepat mung di dalam seksa yang Allah SWT janji di dalam hari akhirat nanti. Hari ni kita tak sihat tu Sebab tu hari ni kita nak dengar cara lagu mana ulama dah ajar kita. Hak amba dok royak ni bukannya mari daripada kocek kita min qisina, daripada kocek kami dak. Mari daripada kata-kata alim ulama yang dia tadi itu dinamakan ulama ilmu mu'tabar, ulama hak mu'tabar. Ulama jadi terimakan oleh seluruh alam dunia Islam kita ni. Dengan sebab itu kita sekadar nak dengar ni kita tak ada rasa terpayah lah. Nampak tu tak? Ni. Kalau gitu apabila keadaan hadis jadi lagu tu alim ulama kita yang mikir satu idea, satu perkara. Nak buat lagu mana? Nak hipungnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak wis habis belaka. Nak wisah belaka daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada satu cara mikir tadi itu, nya bangun beberapa orang ulama lah. Orang tu berbangun, orang ni berbangun, orang tu berbangun, orang ni berbangun. Tetapi hak berjaya di dalam dunia semenjak daripada dulu sampai ke sekarang dan tak kuasa orang perempuan nak beranak seumpama dia, iaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sahaja hak berjaya. Hak lain daripada tu wak juga kita sahih. Tetapi apabila ulama cek, ada hadis yang tak sabit pada Nabi. Apabila ulama periksa, ada hadis hak tak cukup syarat yang nak katanya hadis tu sah daripada Nabi. Seumpama kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban dan sebagainya. Namun kita sahih juga, akan tetapi tak serupa darajat dia dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi lepas daripada Imam Ibn Shihab rahimahullahu ta'ala tu datangnya imam-imam di dalam Islam kita ni, tokoh-tokoh jadi bukit-bukit dalam masalah hafalan. Bukit dalam masalah hafalan ini makna kata dia ingat dia tu seumpama dia itu menakak di dalam ibu takak kita sekarang lah ni. Alat musajjalah orang panggil. Alat-alat canggih sekarang ni hak dok takak video, dok takaknya suara. Otak dia tu orang panggil super tu. Puak ni panggil kana? Kalau seorang panggil hafiz, kalau ramai panggil huffaz. Puak hafalan ingatan hak kuat tadi tu. Dan dinamakan mereka itu dengan Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin makna kata tokoh orang Islam tentang hadis Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Pia hak datang lepas pada Ibnu Syihab, yakni hak datang Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhari. Datang lepas pada Ibnu Syihab, tokoh seorang ni tak ada pia dalam dunia ni sampai ke sekarang boleh nak duduk depan daripada dia walaupun sejekah tentang masalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ijma', dengan ijma' para ulama, tak ada selisih walaupun sorang. Pia Abu Abdullah, dia nama Abu Abdullah, itu digelarkan dengan Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail. Muhammad anak Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni Bardizbah al-Bukhari. Orang Bukhara kalau sekarang lah ni duduk di Iran, duduk dalam negeri Iran sekarang lah ni sebab kawasan tu apa yang kawasan orang alim yang ada jaksa di dalam agama Islam semenjak daripada dulu sampai ke sekarang. Cumanya dapat di orang Sabaiyah sekarang lah ni hana awak kanu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, makna kata hari ni boleh berubah, tak tetap. Inilah sebagai dunia. Maka dia hipungkan hadis sahih saja. Dia hipungkan hadis sahih saja yang dia itu sirih ambil daripada beratus-ratus ribu hadis. Beratus-ratus ribu hadis yang dia itu hafal duk dalam dada dia. Yang dia itu hafal duk di dalam dada dia. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rayak terhadap diri dia sendiri yang dinakalkan oleh Imam Ibn Salah di dalam kitab Ulumil Hadis. Orang ngaji hadis ni ataupun orang ngaji tentang diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna perkataan dia, perbuatan dia, akuan dia, ia kena lepas kitab Imam Ibn Salah. Kitab nama Muqaddimah Ibn Salah, Muqaddimah Ibn Salah, ataupun kitab nama Ulumil Hadis bagi Imam Ibn Salah. Kitab ni apa yang kata kitab tinggilah. Kita orang nak ngaji ni, mula-mula kita ngaji kitab Baiquniyah. Baiquniyah ni sebagai kan puntan asas bagi orang nak mengaji ilmu mustalahil hadis, ngaji Baiquniyah. Lepas daripada tu baru naik kitab Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr bagi Imam Hajar. Lepas daripada tu baru naik kitab Nuzhatun Nazar, syarh kitab Nukhbatul Fikr, Imam Ibn Hajar syarah sendiri. Lepas daripada tu baru naik kitab Muqidhah bagi Imam Az-Zahabi. Lepas daripada Muqidhah tu pilihlah nak masuk Ibn Salah ke ataupun Tadribir Rawi. Atas sekali iaitu kitab Fathil Mughis, syarah Alfiyah Al-Iraqi bagi Imam As-Sakhawi, atau atas sekali Muntaha. Hak tapi setinggi sekali. Itu darajat orang ngaji kitab Mustalahil Hadis. Orang ngaji kitab hamba sebut sani semua tadi itu dia muhaddis fi hadzal zaman. Adalah orang muhaddis, orang yang reti pandai tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa yang kita ada. Imam Bukhari katakan, ia kata ahfazu mi'ata alfi hadis sahih. Aku hafal ni 100,000 hadis sahih. Aku hafal duk dalam akal fikiran dia, duk dalam dada dia 100,000 hadis sahih. Wa mi'atai alfi hadis ghairi sahih, dan 200,000 hadis hak tak sahih. Hadis tak sahih ni apabila Imam Bukhari itlaq, makna hadis dhaif, bukan hadis yang hasan dan sebagainya, tak. Sebab zaman Imam Bukhari ni ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Dhaif ni mula daripada dhaifun khafif, dhaif yang pesan kata boleh lagi kita nak akad dia jadi hadis hasan li ghairihi, hingga turun kepada hadis maudhu', hadis palsu, hadis makdzub orang panggil. Jadi Imam Bukhari ni dia hafal 100,000 hadis hak sahih, 200,000 hadis hak tak sahih. Tu pada mula-mula dia belajar.
Umur yang hafal ni katanya alim ulama tak sampai 20 tahun lagi. Lepas daripada 20 tahun tu dia sampai ke dekat-dekat dengan 700,000 hadis semua yang hafal semua. Tak ada seorang pun sampai sini ni. Nah, tak ada seorang dalam dunia Allah ni, tak ada seorang pun sampai darjat ni, tak ada. Cuma adalah orang yang kata kebolehan kepandaian tu, hak boleh seumpama hafal hadis sahih Bukhari sebuah tadi ada. Hafal kutubus sittah ada. Kitab ibu kitab ni tu ada. Kutubus tis'ah, kitab ibu kitab 9 tu ada. Tapi nak sampai darjat Bukhari ni tak ada. Tak ada. Lalu dia ada semangat dah. Ni kita nak tengok sejarah apa Imam Bukhari boleh mikir kata dia nak hipung hadis sahih seraja tu. Nak hipung hadis sahih semata-mata tu, dia ambil cara mikir daripada mana? Ya orang kita ni pasti ya kena dengar juga, orang kena ambil juga pemikiran orang, mari patana tu'ing. Mari memajukan dirinya sendiri. Seolah tak mari tapungnya benda hak jadi kekurangan bagi diri. Imam Al-Baghdadi, Imam Khatib Al-Baghdadi dan Imam Al-Zahabi sebut di dalam kitab Tarikh Madinatis Salam dan Siyar A'lami Nubala, dia kata gini, peristiwaan ni, benda nak berlaku ni, seorang tokoh ulama nama Ibrahim ibni Mughaffal. Dia satu hari ni dengarnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala duk royak ke dia. Dia tokoh juga tapi tak sedarajat lah dengan Bukhari itu. Nama Ibrahim ibnu Mughaffal. Maaf, Ibrahim ibnu Ma'qil, bukan Mughaffal. Ibrahim ibnu Ma'qil. Ma'qil, mim ain qaf lam, Ma'qil. Tu dia dengar Bukhari satu hari. Dengar lagu mana Bukhari duk royak. Dia kata aku satu hari ni masuk di dalam majlis seorang tokoh ulama mujtahid mutlak nama Ibrahim ibnu Rahawiyah. Ibrahim ibnu Rahawiyah ni orang yang muda sikit daripada Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i itu dia lebih tua daripada Ibrahim ibni itu Ishaq ibnu Rahawiyah. Dia mujtahid mutlak. Cuma mazhab dia tak tersebar kerana anak murid dia ni tak sebar. Ni salah satu daripada nak sebarnya ilmu untuk guru, anak murid tu kena pakai wak kerja. Kalau tidak, nescaya ilmu tu tak pergi. Dan kita tadi tak usah kira banyak. Apabila kita sebarnya ilmu guru, bukannya guru hak naik saja, kita pun naik sekali dengan dia. Seumpama Al-Muzani sebarnya ilmu Imam Syafi'i, naik sebab dia. Apa? Kerana dua-dua ni pergi sekali. Ustaz wa tilmiz musyarakah fil ajr wal thawab wal fadl. Guru dan anak murid dia kongsi pada masalah pahala, ganjaran dan kelebihan dunia maupun di akhirat nanti. Lalu Ishaq ibn Rahawiyah ni dia ni orang mujtahid mutlak, alim pandai tentang masalah tafsir, masalah hadis, masalah fiqh, masalah lughah, kemocok belaka. Siapakah boleh ijtihad dengan sendiri pada Quran dan hadis? Tak boleh. Diri dia tadi itu nak ikut orang, taklidkan orang, tak boleh. Dan dia ni duk bicara sama, ada perselisihan sama dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga riwayat daripada dia lepas daripada Imam Syafi'i itu wafat, dia tadi itu taqaddam, diri dia lepas daripada lepasnya iddah dah 4 bulan 10 hari itu, mitoknya isteri Imam Syafi'i jadi isteri dia. Awak apa? Kerana nak masuk tengok orang alim umpama Syafi'i itu dah baca kitab gapo. Gi menikah dengan
isteri Imam Syafi'i tadi nak tengok kitab gapo Imam Syafi'i dok baca tiap-tiap hari sampai jadi alim gitu lalu sehingga mengatasi dia. Cara berlomba dalam masalah menututi ilmu pengetahuan. Itu benda yang berlaku sungguhlah dalam sejarah rakyat. Dan dia hari mingguan ni dia mengajar orang beratus, beribu tak dengar nak pakai mubaligh. Dia tak ada speaker umpama ning ke. Celah tu ada orang siapa sorok ramai. Satu hari ni Bukhari ni mari ngaji dengan Ishaq ibn Rahawih, mari ngaji. Ya Allah, guru bagi Imam Bukhari. Lagu mana? Lalu Ibrahim tu Bukhari main ngaji wak biasa. Kita kalau main ngaji biasa. Salah kata anak murid main nak ngaji, orang alim setara mana pun kena ngaji tambah. Kena dengar. Awak apa? Kerana ilmu tadi itu ya tak sudah tak sore. Sebab tu nak pergi kata, oh hak kita ni Datuk ning je. Kalau ya wayak ke sudah dah. Ini bukan dalam Islam. Orang Quraisy dulu sebab dia silat kancing dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dia dok gantung tok guru tua dia nama Al-Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn Mughirah ni syekh kita pada sebut sama dalam tafsir, jumpa sama lah dia tu. Sehingga dia dengar Quran, dia kata Quran ni molek sekali dah. Tapi apabila dia kelik di rumah dia hasuk-hasuk di puak-puak guru dia kata dak in hadza illa qaulul bashar. Ini perkataan manusia ni bukan kalam Tuhan. Sehingga Tuhan kata sauslihi saqar. Aku nak buhlah dengan kau saqar ni Datuk Walid ni. Orang Quraisy dulu balah tu silak kacing kerana sudah tak sore. Ya bukan ilmu tadi itu ya banyak kita dengarlah banyak-banyak orang pun tak ada gapo. Tok guru tu lagu tu, tok guru tu lagu ni. Cuma hak naknya di atas bantasan yang satu, iaitu bantasan ahli sunnah wal jamaah yang satu. Hak duk di atas Alkitab was sunnah dan faham yang dibawakan oleh tokoh-tokoh ulama al-mu'tabar, kita jalan ikut tu. Kalau mari tak tahu di mana dah hurai boleh kocek saja, tak leh lagu ni. Agama kita bukan mari daripada kocek orang, mari daripada langit, mari daripada Allah Subhanahu wa taala, mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi disampaikan oleh sahabat-sahabat tabi'in dan atba'it tabi'in dan dinakalkan oleh alim ulama kita. Ia pun dua ayat. Ishaq ni dua ayat kata. Ia kata gini, ya ulama, dia kata lagu mana? Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah buat kita main ngaji semua ni, dia kata hipungnya satu kitab yang ringkas bagi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bukhari ni mari ngaji dengan Ibrahim dengan Ishaq bin Rahawiyah. Lalu Ishaq kata kalau buat kita ni hipung hadis Nabi tak dalam satu kitab, jadi mudah nak buat rajak ke. Aku nampak kata molek kalau buat lagu tu. Tu makna kata hadis sahih lah. Kata nampak molek tak dalam tu, tak ini setepat. Lalu Bukhari kata fa waqa'a dzalika fi qalbi, maka jatuh je perkataan Ishaq ibn Rahawih di dalam hati aku. Ni ya hebat ni. Ya kita ni kalau masuk tepi orang hak reti, orang pandai, orang ada pengalaman, orang lebih, orang gapo, ya gi semata-mata kebaikan pada kita tadi tu. Ya tak tubik kita daripada jalan yang kebaikan. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata qaribu, dekat dengan aku, jangan tak jauh daripada aku, dekat. Apa? Kerana kebaikan aku ni akan hasil padamu. Kita berdekat dengan orang-orang pandai, orang reti tadi tu, dekat. Cuma kita jaga adab je. Jaga adab dia sekadar tu. Tu. Barulah kita hasil perkara-perkara tadi. Maka jatuh dalam hati aku, dia kata, hei nampak hak bu itu Ishaq goyak ni. Tak ada piawak lagi ni. Fa akhadtu fi jam'i hadzal kitab. Maka aku ambil pendapat Ishaq tadi itu, mari hipungnya hadis sahih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga berjaya. Lalu soal, Sahih Bukhari sebagai rujuk kepada dunia Islam pada hari ini. Soal nak tanya, Ishaq ibn Rahawih ni boleh gapo hati?
Bukhari orang hipang, Bukhari orang proses, Bukhari orang susung, Bukhari orang bawa data kita. Ishaq boleh ke apa? Ishaq boleh satu perkara. Nabi kata, ya, ad-dalu ala khairi ka fa'ilihi. Orang buat, orang tunjuk benda baik kepada orang, seumpama dia buat dah. Nak rakyat kata apa? Kita tunjuk kebaikan kepada orang, kita dapat sebagaimana kita buat. Nisbah ganjaran. Hadis Nabi SAW lagi, hadis sahih ni, hadis sahih. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa dia buat contoh tauladan yang molek, apa hak Tuhan suruh, apa hak Nabi suruh, dia bergerakkan hati orang, nak orang buat, maka orang turutkan dia, maka falahu ajruha, maka bagi dia ada pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala bukan naik atas dia juga. Orang yang buat baik tadi tu akan naik atas dia juga. Deben. Ha ni nak ayat kata kita nak suruh benda baik, suruh di atas ilmu pengetahuan. Benda baik ini ingat, perkara yang disuruh dalam Quran, perkara yang disuruh dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta adanya garisan contoh tauladan daripada Nabi kita alaihi salatu wasallam. Itu makna benda khair, benda khair. Jangan duk suka sendiri benda khair. Benda ni molek, ada. Benda ni tak apa, kena, tak. Kena molek pasti dengannya syarat. Syarat kata lagu mana? Dapat gapo kita buat? Dengan syarat. Jangan sendiri. Lepas daripada Imam Bukhari tadi tu buat kitab sahih, diiringi pula oleh anak murid dia, namanya Abul Husain Muslim ibnu Hajjaj ibni Ward ibni Qushay Naisaburi. Orang Naisabur rahimahullahu ta'ala, dia pun hipung juga kitab sahih pakai masa 15 tahun. Hadis sahih Muslim tadi tu rawahu Muslim, Muslim tadi itu buat lepas dari Bukhari buat 15 tahun dia pakai masa. Ngaji hari puas dah, nak jadi orang alim lagu mana? Nak jadi orang lebih lagu mana? Nak jadi orang berjaya lagu mana? Orang tak ada pendirian, cerak tak berjaya. Terutama anak-anak muda kita nak mengaji baru-baru tu, ingat, ngaji jangan mudah puas. Ngaji jangan mudah kita nak hundur. Apabila kita tak tetap pendirian, kita nak pergi ke depan tak boleh. Siapa dia tak ada pendirian pada hari ni, nascaya hari depan dia tidak ada tempat nak berdiri di dalam masyarakat. Ini kita kena tanam. Imam Muslim ni Masya Allah, kisah kita dah dengar semua dah. Ni ada masa sikit nak nak ayat kisah. Imam Muslim ni dia duduk di Naisabur. Di Naisabur ni ia ada seorang tokoh ulama hebat, nama Yahya Az-Zuhli. Yahya Az-Zuhli ni guru bagi Imam Muslim. Belum daripada Bukhari datang daripada Naisabur mari pada Bukhara nunu, Muslim duk mengaji dengan Zuhli tu tiap-tiap hari. Muslim ada seorang dia nama Muhammad ibnu Maslamah. Dua orang ni anak murid buah dagu bagi Zuhli. Orang hebat belaka. Zuhli tak mengajar lah kalau tak ada dua orang duk tepi lek tu. Hak ni kanan, hak ni kiri. Tiba-tiba Imam Bukhari ni coba dia ni coba nak ayat tak orang alim pun kena coba juga. Lah mana? Mari daripada Bukhara tu semata-mata mari nak ziarah negeri. Mari di Naisabur, orang tahu kata ya tu orang alim besar. Berasa nak dengar ilmu pengetahuan daripada dia. Dia kata gini, tak apa, tempat hamba ni masjid ada, main ngajar tempat kita pun tak apa. Bukhari kata tak apa. Ya apa kata benar. Mari nak salah kata mari nak ziarah dia panggil suruh mengajar. Nak tolak pun begitu, mengajar. Apabila mengajar kau sari kau ramai, kau sari kau ramai, kau sari kau ramai. Siapakah apa nama majlis Az-Zuhli tadi itu kodok kurang orang. Kodok kurang. Sehingga Zuhli sendiri pun Bukhari tak ada niat gapo tu.
Sekadar mata-mata mengajar, ia pun tak tahu kata Zuhli duk mengajar juga, ia pun tak tahu ia orang mari luar tu. Ya zaman dulu nak bukan boleh nak tahu mudah-mudah, raja pun tak kena. Khalifah pun tak kena. Sebab apa? Sebab tak ada alat canggih pun kita hari ni. Zaman dulu Umar bin Khattab tak kena dia, ni kata hak lain. Lalu duk mengajar, nampak kurang. Hak daripada 10 ribu tadi tu tinggal tak apa ratus. Ni ke mana habis dia kata. Tak apa lagi. Boleh jadi dia mau uzur ke kerja payah ke lagu mana, tanggung gilah. Hak jadi nak jadi bukunya hilang dua orang ni. Muslim hilang dengan Muhammad bin Maslamah ni hilang hari tu. Tak ada pergi ngaji. Tu kau jadi buku selalu. Tak ada apa mengajar. Seolah kata guru ni yang kena mengajar. Apabila sampai masa yang kena mengajar. Walaupun oleh hati tu dah gelegak lagu mana. Tak apa lagi. Esok mari cokoh dua ni. Mari tu tanya. Mari ke mana? Tak mari ngaji. Demi ke lagu mana? Muslim dengan Muhammad ni orang hadis. Tak boleh kecek dusta. Tak boleh kecek pelawak bahau. Semarang itu bawa lek singgah pergi dengan majlis Bukhari duk mengajar dia kata. Tu gua naik suara selalu. Mu nak mengaji dengan Bukhari kena ngaji dengan aku. Selalu dah marah. Muslim ni orang pesing lah sebagaimana dalam sejarah tu orang panah. Oleh orang nak pergi murih dia kok saya tak boleh Muslim kata salah apa aku duk kecek dengan Muhammad Maslamah lah malai karet. Salah apa kita nak pergi dengan Bukhari sekali tu. Ni tok guru kita ni jadi kok lain dah. Nak ada muka lain ni lagu ni. Jadi berasa dalam hati kata, lagu ni nak mengaji sambung tak boleh aku. Lalu dengan cara ringkas lah, kalau nak kecek tak ada dengan masa ni. Dia kata, aku rasa aku nak pergi ngaji dengan Bukhari lah pula tu. Belalah lah mana pun. Aku berasa tersedak dia daripada hak ni. Dia kata, itu Muslim pun ya kira-kira lagu mananya hipo-hipo kitab semua yang duk ngaji dengan Zuhli tu dalam sejarah lah duk royak ni boleh 7 ekor unta 7 ekor unta duk drabik duk tulis pun 7 ekor unta banyak kata kebak pak kita ni pun ditakung ni tak muat suruh sahabi dia khadir dia kata klik pada Zuhli kata itu Muslim kata maaf lah tok gua ambil lah ilmu tu klik dia kata dia nak pergi ngaji dengan Bukhari. Apabila Muslim tu waknya seolah kata ambil pendirian lagu tu tok guru dia ni pun lah jadi seolah kata menyesal juga pergi murid Muslim tadi itu. Lalu Bukhari mari tepat orang pun kata lepas daripada jadi buku lagu tu nyo pakak kata ke Bukhari lah, kata Bukhari wari ajaran pelak-pelak dalam negeri kita pecah belah lah umat gitu gini. Dia kata ikut dia. Asal dia lah lagu tu lah semenjak pada mana-mana lagi. Lepas tu sehingga Bukhari tadi tu tak boleh nak duduk di dalam negeri Naisabur. Nak pindah tubik daripada Naisabur tak boleh duduk situ. Apabila kena pindah, nak ayat kata Muslim ni Muhammad Abu Husain Muslim bin Hajjaj tadi itu ambil pendirian Aucut Jun. Dia kata itu tok guru amba ni nak ikut tok guru tubik daripada Naisabur nak jalan sekali dengan tok guru. Bukhari pun jalan sore Muslim turut dok ngok-ngok gini sore. Tak ada orang lain. Gi dengan dua orang tu. Tubik daripada Naisabur tak tahulah orang Naisabur ni kata Muslim ni mungkuk mana kata mengaji pandai tak pandai nak kira begitu gini ada belakalah duk kata tu. Tapi Muslim adalah orang yang tetap sehingga dia tubik daripada Naisabur dia buatkan kitab sahih hak kita duk mengaji ni sehingga orang duk tuduh dia tadi akhir sekali lepas daripada tu dia dengan Bukhari lah hak naik tah dunia ni dia hak naik. Sebab itulah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kata di dalam kitab syarah Sahih Muslim dia, Imam Nawawi syarah kitab ni, dia kata gana. Ni kita tengok. Dia kata ittafaqal ulama rahimahumullahu ala anna asahhal kutubi ba'dal Qur'anil aziz as-sahihan al-Bukhari wa Muslim wa talaqqat humal ummatul bil qabul. Dia kata
ittafaqa, telah ittifaq para ulama rahimahumullah di atas bahwasanya sesahih-sahih kita lepas daripada Al-Quranil Aziz, iaitu dua kitab yang sahih, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Dan umat tadi itu seluruh daripada dulu sampai ke sekarang terimanya dengan cara dua belah tangan. Nak oyak gapo pada kita ni? Nak oyak kata orang nak boleh kata terima kebenaran, Allah pasti kena coba dengan beberapa cobaan. Nak terimanya kebenaran pasti kena adanya susah. Kalau gitu ulama pakai dak kena belaka lagu ning, kita orang Ahmadiyah tak ada jadi pelik. Kalau kita baca sejarah memang tak ada jadi pelik. Maka mau nak tambah sikit masa 2 minit biiznillah taala. Ada setengah daripada ulama yang dia tadi itu mari kritiknya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Orang ulama Ahmadiyah pun kalau nisbah bagi kita tu orang dulu lagi, namanya Imam Ad-Daraqutni. Imam Ad-Daraqutni, tua kita Sunan Ad-Daraqutni. Baca dengan Ad-Dara, bukan baca dengan Ad-Daru. Setengah-setengah baca Ad-Daraqutni, tak kena. Ad-Daraqutni. Ulama ya baca lagu tu, nama orang kena dengar. Daripada ulama atas, hak atas ke atas sehingga akhir ditua dia, bacalah mana. Nak tahu kata orang tu ada ilmu kata ada, tengok baca nama orang kena tak dalam ilmu hadis. Kalau baca tak kena dalam masalah ilmu hadis, cik kata dia ni tak ngaji hadis. Apabila tak ngaji hadis, ilmu tak sikah. Ilmu dia tak sikah. Dia ni hak masyhur. Wa illa di sana ada lagi ramah. Ramah ni iaitu salah satu daripada hak masyhur, hak kritik Sahih Bukhari dan Muslim, Ad-Daraqutni. Seorang lagi nama Abu Ali Ghassani Al-Jiyani. Seorang lagi nama Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Seorang lagi nama Abi Ammar Asy-Syahid. 3 orang hama sebut di belakang tu kitab dia tu tak sapa kepada kita. Hak siapa? Imam Ad-Daraqutni. Ya imam. Kita aku dengan keilmuan dia, bukan kita saja, ulama kita aku. Dia ada kitab Ilalil Kabir, duk begitu kitab dia. Cara penyakit-penyakit hadis tu 16 jilid semua. Bukan orang tak alim, orang alim. Tapi amun nak royak sining bagi orang pelajar semua, terutama orang nak mengaji baru-baru ni di kalangan pelajar-pelajar jamiah, Imam Ad-Daraqutni yang kritik Sahih Bukhari dan Muslim di sisi hadis, di sisi sanad hadis. Ada pemata hadis dia tak tek. Ni kita faham. Ya hadis ni ada 2 asas, ada 2 rukun. Rukun mula-mula sanad, orang tu ke orang ni, orang tu ke orang ni. Yang kedua matnul hadis. Maka hak manakah Imam Ad-Daraqutni kritik terhadap Sahih Bukhari dan Muslim? Hak kritik tu di sisi sanad. Ada apa mata ya tak tek. Ni nak kita faham. Terkadang kalau kita baca sendiri, terkadang lah kita tadi tu tak faham. Cuma walaupun Ad-Daraqutni tu kritik, marinya Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, marinya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Muqaddimah Fathil Bari nama kitab Hadis Sari, dia tadi itu mari betul klik kata hak kenanya hak Bukhari dan Muslim. Ada pun jadi kritikkan oleh Ad-Daraqutni, ilmu dia tu ada kecacatan, adanya gitu, adanya gini. Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani mari mempertahankan Bukhari dan Muslim. Tu nak royak kata ilmu tu ya mari lagu tu. Supaya kita nak pocok batu apa nama turuh pagar kita kena dogonye. Apa nak gonye? Nak wikak kejap. Ya ilmu ya lagu tu bukan kerah kong gitu dak. Ya kita kena gonye tengok kata lagu mana sirai-sirai kata apabila ya tetap sungguh ya tetap. Inilah tempat yang kita kena ambil tahu. Pagi ni alhamdulillah di dalam bulan Ramadan al-Mubarak kita ni boleh kita tahu
tentang awal-awal mereka yang hendak nak hipungnya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih saja, tak ada di dalam kitab kedua-dua tu hadis yang dhaif. Ada pun orang ada kritik kata ada tu, hak tu pendapat pendirian, pendapat tersendirian, pensendirian dia. Orang panggil kata pendapat yang tak diakukan oleh ulama. Ada orang kritik tapi tak siapa tangga. Orang mari cek balik, betul balik Bukhari, betul balik Muslim. Itulah pada pagi yang mulia ini, sekadar itulah lagi akan insya-Allah pada minggu hadapan biiznillah taala giliran amal lagi kita akan tengok kita mustakhrajat ala sahihain. Gapo kita mustakhrajat ala sahihain? Bahaya lagu mana dalam Islam kita ni benda yang penting bagi kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena mengetahui supaya kata kita tak terlari daripada jalanan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjalan. Maka pada pagi ini kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati hidupan kita dan menjadikan kita daripada mereka yang Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itulah kita pohon daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap buat kita semua dan kepada umat Islam dengan cara seluruhnya, dan minta pohon daripada Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan kepada negara kita sebagai negara yang aman, negara yang tenang, negara yang ada keberkatan. Minta Tuhan tambahkan rezeki kepada kita, mensihati kita dan mesembuhkan penyakit-penyakit semua saudara kita yang telah beruzur, dan minta Allah Subhanahu wa taala merahmati sekalian umat Islam yang telah meninggal daripada ini dunia. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.